Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Wanita 6.6. Hari ini kumpulan 6 akan membuat pembentangan berkaitan dengan tugasan yang bertajuk bencana alam. Okey, dalam tugasan ini kami akan membentangkan pengenalan, objektif kajian, isi penting, cadangan dan juga kesimpulan. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan 6 iaitu pertama saya, Wanita 6.6, yang kedua Nur Batrisha, yang ketiga Nur Ramadhani, yang keempat Nur Izdiha dan yang terakhir Wan Nur Hadibah. Okey, mari kita mulakan dengan pengenalan. Apakah itu bencana alam? Bencana alam merupakan suatu peristiwa, fenomena atau kejadian yang disebabkan oleh proses geologi. Bencana alam merupakan suatu bencana yang berlaku sangat singkat dan ia susah untuk diramalkan kerana tiada tanda-tanda awal ataupun amaran-amaran yang dapat kita tahu. Bencana alam boleh berlaku dengan faktor semula jadi, faktor manusia ataupun faktor semula jadi dan manusia. Okey, bencana alam ini akan memberikan kesan-kesan negatif kepada alam sekitar dan juga manusia kerana ia boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Okey, seterusnya saya akan menjelaskan ataupun membentangkan jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan satu proses ataupun gegaran, goncangan, pergerakan bergelombang yang dapat kita rasai di permukaan bumi. Okey, seperti yang sedia kita maklum, di Malaysia pernah berlaku gempa bumi sekitar tahun 2007 hingga 2009 sebanyak 40 kali, iaitu 37 di Pahang dan 3 lagi di Perak. Namun gegaran di Malaysia tidaklah begitu kuat kerana ia dianggap sebagai gegaran yang lemah. Tetapi kalaulah kita lihat di Indonesia merupakan sebuah negara yang sangat aktif dengan bencana gempa bumi. Okey, yang kedua adalah tsunami. Tsunami merupakan fenomena semula jadi yang terdiri daripada satu siri ombak ataupun gelombang yang dijanakan apabila air di dalam tasik ataupun di dalam laut yang pantas berubah kedudukannya dengan skala yang masif. Sebagai contoh, pada tahun 2004, dunia digemparkan dengan tsunami yang berlaku di Aceh yang mengakibatkan banyak kerosakan sehingga banyak meragut nyawa-nyawa manusia. Yang ketiga adalah banjir. Banjir merupakan satu keadaan air yang menenggelami sesuatu kawasan. Kalau kita lihat di Malaysia sering berlaku masalah banjir ataupun bencana banjir, sama ada banjir ataupun banjir kilat. Yang keempat merupakan tanah runtuh. Tanah runtuh merupakan proses gelongsaran tanah atau pergerakan tanah dari kedudukan yang tidak stabil. Sebagai contohnya, tanah runtuh di Batang Kali. Jenis yang terakhir adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan satu pembukaan ataupun rekahan pada permukaan kerak bumi yang melepaskan gas, abu dan batu cair ataupun kita sering dengar sebagai java yang bebas jauh dari dalam permukaan bumi. Di Malaysia tidak pernah berlaku letusan gunung berapi, tetapi letusan gunung berapi ini boleh mengakibatkan bencana lain iaitu jerebu. Sekian saja daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang yang kedua iaitu Nur Batrisha. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Fazila. Nama saya Nur Ramadhani Afika binti Mio Nizam. Hari ini saya akan membentangkan tentang objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah mengenal pasti punca-punca berlakunya bencana alam. Yang kedua, mengenal pasti kesan-kesan berlakunya bencana alam. Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil semasa berlakunya bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Batrisha binti Effendi dari kelas 2 Bank S3 ingin membentangkan
punca-punca berlakunya bencana alam di dalam negara ini. Antara faktor atau punca berlakunya bencana alam di dalam Malaysia ini adalah sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana mereka suka membuang sampah di merata-rata tempat tanpa berfikir dengan lebih jauh. Mereka suka membuang sampah terutamanya di kawasan sungai dan juga longkang. Hal ini akan menyebabkan sistem pemparitan dan juga longkang tersumbat. Apabila kejadian tersebut berlaku, maka terjadilah banjir kilat dan ia juga boleh menyebabkan kawasan tanah rendah dibanjiri air hujan. Malah, sampah yang dibuang juga boleh menyebabkan kepupusan hidupan akuatik sekaligus menyebabkan ketiadaan pendapatan para nelayan. Secara sedar atau tidak sedar, golongan ini sebenarnya menganiaya masyarakat. Bab kata pepatah, kapak tak boleh membelah kayu kalau bukan kayu yang pula menjadi hulunya. Antara contoh yang kita dapat lihat dari banjir kilat yang berlaku di dalam Malaysia adalah di Kelang dan juga di Shah Alam. Kawasan tersebut dilanda banjir kilat berikutan hujan serta parit yang tersumbat. Bomba menerima panggilan mengenai banjir di kawasan berkenaan sekitar 4:15 petang. Susulan itu, seramai 13 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kapal dan Sungai Pinang bergegas ke lokasi. Beberapa jalan serta perumahan di sekitar Pekan Nuru dinaiki air susulan hujan lebat serta longkang yang tersumbat. Anggaran kedalaman banjir adalah sekitar 0.3 meter dan tiada pemindahan dilakukan setakat ini selain trend air banjir juga semakin menurun. Bagaimanapun, bomba tetap meneruskan pemantauan di lokasi tersebut. Dalam pada itu, sebanyak 20 rumah di Taman Setiawarisan Seksyen 26 terkesan akibat limpahan air sungai berhampiran susulan hujan lebat. Samping itu, faktor yang kedua adalah penerokaan hutan secara haram. Bencana alam juga berlaku disebabkan oleh aktiviti pembalakan haram yang kini aktif bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Tidak dapat dinafikan bahawa aktiviti pembalakan adalah salah satu penyumbang ekonomi negara yang memberikan masyarakat pendapatan yang tinggi. Namun, pembalakan yang melampau dan tidak menanam semula pokok boleh menyebabkan berlakunya hakisan tanah runtuh dan juga menyebabkan banjir lumpur. Malah, kejadian membahayakan ini dapat meragut nyawa manusia yang tidak bersalah dan haiwan kehilangan habitatnya lalu pupus. Selain itu, kejadian-kejadian ini boleh menyebabkan juga kerosakan harta benda seperti kereta. Antara contoh pembalakan haram yang berlaku di Malaysia terdapat di Kota Baru, Kelantan. Kerajaan Negeri Kelantan mengakui wujud kegiatan pembalakan dan penerokaan secara haram di negeri tersebut, iaitu di beberapa kawasan hutan simpan kekal. Pembalakan haram memang ada. Sebagai contohnya, ada beberapa orang kampung ingin menanam pokok durian, maka mereka menebang pokok di dalam hutan simpan. Baru-baru ini, Jabatan Perhutanan mendedahkan kira-kira 20 hektar tanah di hutan simpan kekal Relai, Ladang Serasa dan Gumusang telah diteroka secara haram sebelum ditanam dengan kelapa sawit sejak 2 tahun lalu. Lebih mengejutkan lagi, kegiatan didalangi sindiket tempatan itu dan dikatakan berjaya menjual ladang kelapa sawit tanpa geran dengan harga semurah RM6,000 atau RM14,400 sehektar kepada pembeli dari luar Kelantan. Kegiatan pembalakan haram yang tidak terkawal di Kelantan merupakan faktor utama banjir besar yang berlaku di negeri tersebut. Daripada itu juga, pembangunan yang tidak terancang. Negara kita semakin pesat membangun kerana mempunyai banyak peralatan yang moden dan canggih. Contohnya bangunan-bangunan pencakar langit seperti KLCC dan PWTC. Selain itu, bangunan pusat untuk membeli belah juga tidak kurang hebatnya, iaitu semakin banyak. Hampir setiap negeri di dalam negara kita mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, tapi para pemaju projek lupa akan kepentingan alam sekitar. Kegiatan seperti pemusnahan hutan yang tidak terancang menyebabkan bencana alam berlaku. Maka dengan itu, gas karbon dioksida juga semakin meningkat dan suhu juga turut meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Dor Istiha binti Mazli. Nombor matrik saya adalah B022110202. Saya akan menerangkan tentang kesan berlakunya bencana alam. Terdapat 3 bencana alam, iaitu adalah yang pertama, kerosakan infrastruktur.
di mana apabila banjir berlaku, kemudahan seperti jalan utama dalam kampung iaitu jambatan runtuh. Selain itu, menyebabkan bantuan makanan, perubatan dan pakaian terkendala. Seperti contoh kejadian tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Batang Kali pada 16 Disember 2022. Kesan yang kedua adalah kehilangan nyawa dan kemusnahan harta benda yang menyebabkan harta benda seperti peti ais, televisyen serta peralatan elektronik yang lain rosak. Seterusnya, mangsa terpaksa menanggung kos baik pulih yang menelan belanja yang tinggi. Contoh seperti kejadian runtuhan kondominium Highland Towers pada 1993 yang mengorbankan 48 nyawa. Kesan yang ketiga adalah kehilangan punca pendapatan. Hal ini kerana penduduk kampung yang bergantung kepada hasil pertanian dan peternakan. Lain daripada itu, hanya berharap pada bantuan yang disalurkan oleh NGO dan kerajaan. Contoh kejadian banjir besar di Temerloh yang melanda mengakibatkan ramai peniaga terpaksa menanggung kerugian mencecah ratusan ribu ringgit apabila barang perniagaan dan peralatan kedai rosak teruk sehingga ada yang terpaksa dibuang. Begitu juga dengan penduduk yang menanggung kerugian besar. Seterusnya, saya akan menerangkan langkah-langkah persediaan menghadapi banjir. Oleh yang kita tahu, di Malaysia sering berlaku bencana alam seperti banjir. Oleh itu, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah persediaan sebelum banjir, semasa banjir dan selepas banjir. Saya akan menerangkan langkah-langkah persediaan sebelum banjir. Yang pertama, pindahkan dokumen di dalam bekas kalis air supaya tidak mudah rosak. Yang kedua, pindahkan barangan elektrik di tempat yang tinggi dan selamat. Yang ketiga, bekalan ubat. Pastikan bekalan ubat mencukupi terutama kepada penyakit kronik. Yang keempat, simpan nombor penting seperti polis, bomba dan hospital. Ia dapat digunakan semasa berlakunya kecemasan. Selain itu, saya akan menerangkan langkah-langkah semasa banjir. Pindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan sebelum terlambat. Yang kedua, pastikan dokumen penting dibawa bersama dan tidak dibawa arus banjir. Yang ketiga, sentiasa mengikuti perkembangan keadaan banjir. Yang keempat, jangan biarkan ahli keluarga bermain air banjir. Yang kelima, pastikan gas dan elektrik ditutup sebelum keluar ke pusat pemindahan. Yang keenam, elakkan keluar rumah dan meredah banjir jika keadaan tidak mendesak. Yang ketujuh, jangan minum dan menggunakan air banjir untuk kegunaan memasak. Yang kelapan, jangan memegang kabel atau wire yang di dalam air. Akhir sekali, saya akan menerangkan langkah-langkah selepas banjir. Jangan pulang ke rumah jika tidak dibenarkan. Yang kedua, pastikan rumah bebas daripada binatang berbisa. Yang ketiga, periksa barangan elektrik. Yang keempat, periksa paip gas di dapur dan pastikan tidak bocor. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak berkuasa sekira berlakunya kerosakan harta benda awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nadifah binti Wan Abdullah. Saya akan bincangkan tentang cadangan dan juga kesimpulan. Bencana alam merupakan fenomena yang berlaku disebabkan oleh faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Seperti yang kita ketahui bahawa kesan daripada bencana alam ini akan membawa kemudaratan kepada manusia dan juga alam persekitaran. Oleh itu, kita haruslah sedar bahawa alam ini memerlukan perlindungan daripada manusia. Apabila manusia melindungi alam persekitaran, bencana alam dapat dikurangkan. Semua pihak termasuklah kerajaan dan juga rakyat biasa haruslah mempunyai kesedaran dan juga bertanggungjawab menjaga alam ini. Dalam pada itu, langkah yang drastik dan juga pragmatik perlu diambil untuk mengurangkan risiko bencana alam. Pihak kerajaan haruslah menubuhkan sistem amaran awal yang berkesan dan juga berteknologi tinggi untuk meramalkan jenis bencana alam dan juga kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk ditimpa bencana alam. Pada masa ini, kerajaan dapat membuat persiapan awal untuk menyediakan tempat tinggal dan juga makanan secukupnya kepada rakyat yang akan menghadapi bencana alam. Bab kata pepatah, menyediakan payung sebelum hujan. Dalam masa yang sama, pihak kerajaan juga haruslah menghebah-hebahkan maklumat mengenai bencana alam yang akan ditimpa kepada rakyat melalui internet, televisyen dan juga radio. Langkah seterusnya ialah pihak sekolah haruslah mendidik para pelajar mengenai bencana alam
daripada bangku sekolah lagi. Hal ini kerana melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Kementerian Pelajaran juga haruslah mewujudkan sukatan pelajaran baru yang bertemakan bencana alam di dalam pendidikan moral dan juga pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Melalui kaedah ini, pendedahan awal tentang cara menghadapi bencana alam dan juga langkah-langkah yang perlu diambil akan diberikan kepada pelajar. Selanjutnya, kegiatan unit beruniform di sekolah juga dapat membina individu yang berfizikal lasak dan memiliki ketahanan yang kuat. Dalam masa yang sama, pelajar juga diberi ilmu pertolongan cemas yang dapat diaplikasikan jika berlakunya bencana alam. Dengan kegiatan kurikulum di sekolah, para pelajar akan dapat menggambarkan situasi sebenar bencana alam dan mampu membuat pertimbangan awal yang wajar. Yang seterusnya ialah kerajaan haruslah memperketatkan peraturan berkaitan alam sekitar dengan lebih baik. Hukuman yang berat haruslah dikenakan kepada pesalah-pesalah alam sekitar seperti pengurusan sumber asli, terutamanya penyelenggaraan sungai dan juga pembalakan haram yang tidak praktikal. Hal ini dapat menjadi pengajaran kepada masyarakat lain. Kerajaan haruslah menjalankan satu pemeriksaan holistik tanpa mengecualikan sesiapa pun dalam pemeriksaan ini. Jika kerajaan tegas, sudah pasti masalah ini mampu diselesaikan dengan mudah. Kesimpulannya, bencana alam akan terus berlaku di negara kita jika sikap manusia yang sambil lewat dan juga tidak bertanggungjawab telah menyebabkan masalah ini semakin rumit untuk diselesaikan. Mungkinkah kita lupa bahawa setiap kali bencana alam berlaku telah menyebabkan banyak nyawa yang melayang? Oleh itu, langkah mengatasi masalah ini haruslah dilaksanakan dengan segera untuk mengurangkan angka nyawa yang terkorban setiap kali berlakunya bencana alam. Kita perlulah sedar dan cuba membantu untuk memulihkan semula keadaan alam semula jadi ini, kerana itulah jawapan kepada penyelesaian bencana alam ini. Seperti pepatah, hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih, menjadi renungan kepada kita semua untuk menangani kemelut ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.